Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini kita akan review hasil kamera daripada OnePlus 9 berdasarkan daripada hasil-hasil yang telah dikeluarkan oleh DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab di Paris yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test-test berkaitan dengan audio, display, bateri dan juga image quality. So test yang diorang keluarkan ni memang agak lengkap dan juga terperinci lah guys. So tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok hasilnya. Alright guys, kalau kita tengok dekat sini, OnePlus 9 camera test capable still dengan good video. So dia ada video yang baik dan juga capable untuk still image lah. So jom kita tengok ranking untuk global ranking kamera ni adalah yang ke-64 untuk ranking dunia lah. So jom kita tengok spek untuk kamera. Dia ada primary camera, dia ada Sony punya sensor 48 megapiksel dengan 23mm lens aperture f1.8. Kemudian untuk ultra wide dia ada Sony sensor juga 50 megapiksel sensor 14mm dengan f2.2. Kemudian dia ada monochrome 2 megapiksel sensor. Kemudian dia ada dual LED flash. Untuk 8K punya video dia boleh shoot sehingga 30 frame per second. Untuk 4K dia boleh shoot sehingga 60 frame per second. 1080 dia boleh shoot 240 frame per second. Dan untuk 720 dia boleh shoot 480 frame per second. So guys, ini adalah kamera yang dibuat untuk video, memang calang-calang lah. Untuk 1080 boleh shoot 240 frame per second. So kalau korang nak buat slow-mo yang nice gila, yang nampak slow, nice, detail, so inilah kamera dia. 1080 dia boleh shoot sehingga 240 frame per second. Dan kalau korang nak buat test macam yang slow-mo punya, macam slow-mo guy punya kan, 720p ni boleh shoot sehingga 480 frame per second. 480 frame per second ni agak slow lah guys kalau kita nak buat slow motion. So nice lah. So OnePlus 9 ni memang agak bagus dari segi spek video, tapi nanti kita akan tengok lah kualiti video dia macam mana. Alright guys, so jom kita tengok gambar yang pertama dulu. So kalau kita tengok dekat sini, OnePlus 9 ni dia bagus untuk tangkap accurate exposure. White balance dia pun nampak natural dan gambar dia memang nice lah, memang padu. So jom kita tengok hasil dia. So kalau kita tengok dari segi detail, yes, detail dia memang nice. Ada sedikit highlight clipping dekat bahagian belakang, tapi nampak macam tak ada masalah sangat. Okay, dari segi noise kita boleh nampak dekat bahagian bawah ni, yes, memang ada noise untuk gambar ni. Dan dari segi color memang nice lah guys. Dari segi exposure pun padu. Dari segi detail pun boleh katakan detail dia nice, padu lah guys. Okay, next kita ke bahagian exposure dan juga contrast. So untuk gambar ni macam biasalah, DxOMark ni dia akan shoot gambar-gambar yang dia orang nak test ni dalam keadaan extreme lighting, yang mana ada backlight, ada strong contrast dan sebagainya. So itulah yang membolehkan kita nak tengok ni kamera ni capable sampai setakat mana untuk buat gambar. So kalau dia orang mampu untuk buat gambar yang cantik untuk lighting yang extreme macam ni, untuk gambar biasa tak ada masalah, memang kacang je guys. So kalau kita tengok dekat sini, acceptable target exposure dengan some highlight clipping. Okay, kita boleh nampak lah dekat awal ni memang ada clipping dan juga target exposure. Dan juga target exposure dia acceptable, boleh diterima lah, tapi mungkin dia belum lagi cukup padu. So kalau kita zoom dekat gambar ni, detail memang nice dan kita boleh nampak lah langit ni memang clipping. Dan juga dekat bahagian yang gelap ni agak gelap lah, mungkin disebabkan ada cahaya juga yang kena dekat subjek ni. Mungkin sebab itulah dia punya exposure untuk subjek ni ada part yang gelap dan ada part yang cerah. Dan kalau kita tengok dekat tajuk gambar ni, dia adalah full HDR. Jadi gambar ni adalah gambar HDR yang mana sepatutnya dia boleh kawal lah detail untuk bahagian background ni supaya dia taklah blown out. Tapi untuk OnePlus 9 ni, bab dynamic range dia mungkin agak kurang sikit lah. That's why ada part yang highlight dan part yang gelap ni agak gelap jugalah. Alright, next kita tengok untuk bahagian color. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada greenish skin tone. So white balance dia ke arah hijau sikit. Yalah, kalau kita compare dengan yang tengah ni, ini kita boleh nampak yang skin tone dia memang berbeza lah. Ini nampak kehijauan sikit. Dari segi detail kita boleh nampak yang background lebih sharp daripada subjek yang depan ni. So jom kita tengok subjek yang nombor 2. Okay, yang nombor 2 dia lebih sharp berbanding yang pertama. Maksudnya dekat sini autofocus dia fokus lebih kepada subjek yang kedua berbanding subjek yang pertama. Mungkin disebabkan skin tone subjek yang pertama kot kan. Okay, skin tone dia gelap, jadi mungkin dia ingat ini bukan subjek, jadi dia ingat inilah subjek, jadi dia fokus dekat sini. Alright, so kita tengok untuk bahagian texture pula. Kalau kita tengok dekat sini, ni adalah gambar outdoor dengan overcast day. So kalau kita tengok setelah di crop, kita boleh nampak yang dia tulis dekat sini fine detail
lost. So detail-detail kecil dekat dalam gambar ni lost, tapi kalau kita tengok detail-detail besar masih ada, tak ada masalah. So jom kita tengok gambar. Dari segi kontras ni memang low kontras lah sebab ni overcast day. So kalau kita tengok detail, memang ada detail, tak ada masalah. So detail-detail yang kecil lah, fine detail. So dari segi detail-detail besar tak ada masalah lah. Kita pun tak nampak sangat ada masalah apa-apa yang lain. Garis-garis ni at least kita boleh nampak lah, kita boleh perasan lagi yang ada garis-garis dekat bahagian sini, dan dekat bahagian konkret ni pun kita boleh nampak ada texture lah. Of course lah dekat bahagian zirafah lagi lah kita boleh nampak texture. Ini pun kita boleh nampak macam garisan-garisan, detail-detail ni masih lagi ada, tak ada masalah. Cuma fine detail yang hilang. So tak adalah teruk sangat, fine detail saja yang lost. Okay, next kita tengok untuk bokeh mode pula. So kalau kita tengok dekat sini dia ada slide depth estimation artifact. So jom kita tengok ke gambar dia. So kalau kita tengok gambar besar apa, lawa babe, dia punya bokeh dekat bahagian belakang dengan exposure dia yang cantik, dengan color yang dia cantik. Gambar ni memang lawa gila lah guys. So tak banyak kamera yang boleh buat bokeh yang seblur yang macam ni dan nampak lawa macam ni. So jom kita tengok artifact. Dari segi artifact dekat rambut nampak macam okey je guys, tak nampak sangat ada artifact dekat bahagian rambut. So jom kita tengok dekat bahagian lain. Okay, dekat bahagian tangan, yes, dia ada part-part yang dia macam ada melengkung pula kan dekat bahagian tangan, dan ada keluar sikit dekat bahagian tangan, tapi tak banyak. Okay, dekat bahagian ni yes ada artifact sikit. Dekat bahagian ni dia dah potong jari kawan ni, so kita nampak yang jari dia dah ada lubang pula kan. Okay, untuk part ni memang yes ada artifact. Ni memang ada masalah sikit lah. Okay, untuk celah ni yes ada artifact juga, dan dekat sini ada sikit. Tapi yang fantastiknya dekat rambut. Biasanya dekat rambut ni memang ada, selalunya ada banyak artifact lah kan, sebab dia susah nak blur kan antara rambut dengan background tu, sebab rambut ni dia ada garis-garis selai-selai tu biasanya. Tapi untuk part ni yes, dia did a good job, nampak macam nice, nampak natural. Cuma ada part-part lain pula yang dia tak dapat nak buat dengan baik lah. Tapi overall gambar ni memang lawa gila guys. Alright, nice, kita ke gambar malam pula. So ini menggunakan auto flash dan ada acceptable detail. So kalau kita tengok ketiga-tiga gambar pun background dia memang out, memang gelap habis. So jom kita tengok hasil daripada gambar ni. Alright guys, so kalau kita tengok gambar ni, kita boleh nampak lah yang detail bahagian belakang memang tak ada, tapi detail untuk subjek ni memang nampak nice, cantik gila. Okay, dari segi exposure dia pun cantik, skin tone dia pun boleh katakan cantik, detail dekat rambut ni pun cantik guys, dan detail keseluruhan memang nampak sharp lah subjek ni. So memang nice. Cuma dynamic range dia tu tak cukup power lah untuk nak angkat kawasan yang gelap ni untuk dicerahkan. Alright, nice, kita tengok ke bahagian artifact pula. So kalau kita tengok gambar ni di shoot dalam keadaan overcast. So dia duduk di dalam keadaan berbayang lah kan. Kat bahagian belakang ada sedikit part yang cerah daripada matahari. So kalau kita boleh tengok gambar ni agak underexposed sikit lah, dia agak gelap. Dan setelah di crop dekat bahagian muka, so kita boleh nampak yang muka dia memang out, rosak habis. So ini disebabkan oleh fusion artifact. So artifact semasa dia nak menggabungkan gambar tu lah. So dia telah tersalah gabung gambar. Mungkin ini subjek ni tengah berjalan di dalam gambar. So that's why lah mula-mula gambar yang bahagian depan macam ni. Mata yang satu lagi tu dia ambil gambar yang masa dia tengah berjalan depan ni. So setelah digabungkan, that's why mata dia jadi macam ni sebelah. Alright, nice, kita tengok lens ultra wide. So untuk ultra wide indoor scene dekat sini, so kita boleh tengok yang good detail dengan strong noise. So ada detail yang bagus dan juga ada noise jugalah. Tapi kalau kita compare dengan Mi 11, Mi 11 dia ada exposure yang lagi best dekat bahagian muka subjek ni. So kita boleh nampak yang muka dia lebih cerah berbanding OnePlus 9 ni. So next kita akan tengok lens tele pula. So OnePlus 9 dia menggunakan long range zoom. So di zoom dekat semasa kita nak tangkap gambar di kamera tu. So lighting untuk scene ni adalah 1000 lux. 1000 lux memang sangat-sangat terang guys. So setelah di crop untuk nak tengok detail, kita boleh nampak yang low detail dengan strong aliasing. Alright, last sekali jom kita tengok stabilization untuk video. Untuk part-part yang lain macam artifact, macam noise, macam color, semua tu dia lebih kurang je dengan gambar. Untuk video pun, so jom kita tengok stabilization pula untuk video. So kalau kita tengok video ni memang stabilization dia nampak cantik lah guys. Masa dia stay still ni tak ada masalah. So apabila dia dah bergerak, nampak macam dia ada G3 sikit pada pergerakan video tu. Okay, sekarang nampak macam okay. Dia nampak macam ada tersekat-sekat sikit lah video dia apabila dia bergerak tu. Dari segi exposure, dari segi kontras, dari segi dynamic range, nampak nice, nampak cantik lah. Dari segi fokus pun okay, tak ada masalah. Okay, so nampaknya video ni
ni memang lawa lah guys. Dia punya autofocus apa semua pun nampak memang cantik gila lah. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada effective stabilization. Alright guys, so pada saya OnePlus 9 ni ada kamera dan juga untuk video yang agak bagus lah guys. Dari segi dynamic range dia taklah terlalu low sangat, acceptable juga dynamic range. Dari segi color dia nice, dari segi detail dia tu fantastic, dan bokeh mode dia yang lagi best tu. Bokeh mode dia nampak macam memang outstanding gila kan. Dan tadi ni ada artifact tu mungkin disebabkan shoot dalam keadaan low light. So kalau kata kita pergi dekat luar yang ada lighting yang memang nice, memang cukup, mungkin artifact tu takkan wujud pun. So memang nice gila lah untuk OnePlus 9 ni punya kamera dan juga video. Alright guys, so itulah sahaja review untuk video kali ni. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.